Dr. Hudi Elias Jahid bin Haji Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Abdul Aziz daripada UMT. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan kesyukuran di atas anugerah yang diterima oleh Yang Mulia Tuan Guru Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq, mendapat ijazah kedoktoran kedua beliau pada hari ini 5 November 2022, dan saya sebenarnya tumpang berbangga dengan kejayaan beliau yang boleh dikatakan sangat jarang dicapai oleh masyarakat akademik ataupun masyarakat awam seluruhnya. Jadi sebenarnya kejayaan Tuan Guru sini membuktikan kepentingan kita dalam mencapai ilmu, dan kita tidak boleh berhenti dalam mencari ilmu. Dan Tuan Guru membuktikan bukan dengan saja dengan kata-kata nasihat, tapi Tuan Guru juga telah membuktikan dengan lisanul hal, dengan perbuatan, di mana beliau pada umur yang hampir mencecah 83 tahun mampu menyiapkan PhD, dan PhD beliau dianggap satu PhD yang cemerlang, yang banyak memberi idea-idea yang bernas dan idea-idea yang baru berkaitan dengan perubatan Islam, di samping membersihkan perubatan Islam itu sendiri daripada sumber-sumber ataupun kaedah-kaedah yang bertentangan dengan perubatan Islam yang dikenali ramai. Jadi dengan itu saya sekali lagi mengucapkan sangat-sangat tinggi penghargaan dan kesyukuran serta tahniah kepada Yang Mulia Tuan Guru. Sekian, terima kasih. Esok. Dr. Hudi Elias Jahid bin Haji Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah, jutaan tahniah kepada Yang Mulia, yang dikasihi Tuan Guru atas kejayaan mendapat PhD kali kedua, dan insya-Allah mudah-mudahan kejayaan ini akan memberi inspirasi kepada anak-anak murid, kepada jemaah, kepada masyarakat untuk menyambung pengajian tanpa mengambil kira faktor umur, faktor kesibukan, faktor kekangan masa. Sebab ini dapat dibuktikan bahawa Tuan Guru walaupun dengan kesibukan, dengan ramainya family, tetap dapat menyiapkan PhD kali kedua. Dan kejayaan ini juga merupakan satu sumbangan besar dalam amalan pengubatan Islam, kerana
kita kena tahu bahawa satu bidang tu tak boleh cakap kosong, perlu ada bukti-bukti kajian. Jadi apa yang tuan guru buat ni merupakan satu contoh supaya kita memahirkan diri, buat sesuatu berlandaskan dasar dan juga hujah. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dan tahniah pada tuan guru. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita sambung lagi PhD untuk kali yang seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Halim Muhammad Ramli, merupakan Biro Perubatan bagi Al-Manarah, mengucapkan jutaan tahniah kepada tuan guru di atas penganugerahan PhD kali kedua pada umur 83. Harap-harap dengan pembuktian daripada tuan guru ini dapatlah menjadi satu lonjakan paradigma kepada murid-murid dan masyarakat di luar sana bahawa inilah satu-satunya contoh di mana PhD yang diambil oleh tuan guru dan sudut ilmunya dan pengamalannya. Jadi lepas ini harap-harap dengan kejayaan ini dapatlah menjadi satu lonjakan paradigma dalam sudut perubatan alternatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abadi, murid pada Tuan Guru Dr. Haji Jahid bin Siddiq, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah buat Tuan Guru di atas penganugerahan ijazah Dr. Falsafah daripada Universiti Malaysia Pahang pada hari ini 5 November 2022. Mudah-mudahan kejayaan Tuan Guru menjadi inspirasi buat semua anak murid, khususnya saya sendirilah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT juga akan menganugerahkan kepada kita semua kejayaan demi kejayaan, insyaAllah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Atta bin Mukhtar, merupakan salah seorang daripada anak murid kepada Tuan Guru Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq. Saya nak mengambil peluang untuk mengucapkan tahniah alfu mabruk mubarak kepada Tuan Guru Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq atas penganugerahan ijazah kedoktoran yang kali kedua, yang mana kali pertama pada tahun 85 ada yang pertama di Universiti Malaya dalam bidang ilmu tasawuf, dan pada kali ini dalam bidang perubatan Convocation Universiti Malaysia Pahang kali ke-17. Maka saya mengucapkan ucapan tahniah setinggi-tinggi kepada Tuan Guru dan menjadi inspirasi kepada kami sebagai anak murid dan juga masyarakat di luar sana dalam usia 82 tahun dapat memperoleh ijazah kedoktoran kedua, dan kami juga mendapat tahu bahawa Tuan Guru insya-Allah akan melanjutkan pelajaran juga yang kali ketiga dalam bidang ijazah doktor falsafah dalam bidang kaunseling. InsyaAllah kita ucapkan mudah-mudahan Tuan Guru diberi kesihatan. Allah memberikan kepada Tuan Guru kesihatan yang sebaiknya dalam meneruskan usaha-usaha dakwah dan terus menjadi inspirasi kepada kami dan seluruh academician supaya kami lebih semangat lagi. Tahniah Tuan Guru di atas pengaduran ini. Doakan kami, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Irda bin Mukhtar, pensyarah di Fakulti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Pengajian Islam di Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan. Saya merupakan anak murid kepada Tuan Guru Dr. Haji Jahid Siddiq. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Tuan Guru di atas anugerah ataupun dapat menghasilkan ijazah kedoktoran dalam bidang perubatan Islam. Alhamdulillah, Tuan Guru dalam usia yang telah lanjut, walaupun begitu masih menuntut ilmu untuk mendapatkan ijazah kedoktoran yang kali kedua, bukan yang kali pertama. Yang kali pertama dalam bidang tasawuf. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita cuba mengikuti jejak langkah Tuan Guru di dalam kita menjalani hidup kita sebagai seorang
yang berilmu untuk memantapkan diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohtar bin Muhammad Zahudi, jemaah daripada Dungun. Dengan ini ingin merekamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Mulia Tuan Guru Dr. Haji Zahid bin Siddiq Anas bin Al-Khalidi, kerana hari ini dianugerahkan mendapat sijil bahagian Doktor Falsafah di Universiti Besar Pahang, dan kami sebagai anak murid sangat berbangga dengan komitmen yang diberikan oleh Tuan Guru dalam usianya pada masa sekarang, dan ia menjadikan satu semangat dan kekuatan untuk kami anak-anak murid ini untuk terus sama-sama menimba ilmu sehingga yang peringkat yang lebih tinggi, dan mengambil kesempatan semoga Tuan Guru dipanjangkan umur dan juga doa daripada Tuan Guru untuk kami sama-sama dapat semangat untuk meneruskan lagi amalan yang dipimpin oleh Yang Mulia Tuan Guru. InsyaAllah kami harapkan berkat daripada Tuan Guru untuk terus sama-sama kita menjalankan ibadat dan juga persaudaraan antara jemaah sekalian. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Mulia Tuan Guru Dr. Haji Zahid bin Siddiq kerana pencapaian beliau dan kejayaan beliau memiliki ijazah kedoktoran, kedoktoran PhD yang kedua, bukan yang pertama, yang kedua, setelah memperolehi ijazah kedoktoran PhD yang pertama pada, tak silap saya, pada tahun 1995 gitu, dan sekarang pada tahun 2022 sekali lagi beliau mendapat kejayaan, memiliki ijazah kedoktoran dalam bidang pengobatan Islam dalam umur yang tak salah ingat saya 83, 84 tahun, 82, 83 tahun, dan ia merupakan satu kejayaan yang cemerlang lah pada saya, yang menjadi pendorong kepada, mudah-mudahan ia menjadi pendorong kepada para murid beliau dan juga kepada masyarakat umumnya, masyarakat akademik umumnya di Malaysia ni untuk semakin bersemangat meneroka ilmu dalam pelbagai bidang, dalam bidang di peringkat akademik. Jadi kami doakan mudah-mudahan Tuan Guru semakin cemerlang dalam kehidupan Tuan Guru di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala. Terima kasih. Tentang kejayaan menyambung pengajian PhD kedua, mungkin menjadi sumber inspirasi kepada yang lain. Mungkin Doktor boleh ceritakan sedikit latar belakang pengajian sebelum melanjutkan pengajian ke UMP. Sebelum saya melanjutkan pelajaran di UMP untuk membuat PhD pada tahun 2015, saya telah pun mendapat pendidikan di sekolah rendah, sekolah dulu dinamakan Sekolah Melayu sampai darjah 6, kemudian Sekolah Agama Johor sampai darjah khas, yang melayakkan saya menjadi guru agama di mana-mana sekolah agama Kerajaan Negeri Johor. Selepas itu saya melanjutkan pelajaran di Sekolah Arak Keluang selama 3 tahun. Bila sampai 1959 saya berpeluang melanjutkan pelajaran di Kuliah Islam Melaya. Di Kuliah Islam Melaya saya belajar selama 5 tahun sehingga saya dapat mencapai sijil tertinggi Kuliah Islam yang diiktiraf oleh Azhar University setaraf dengan BA Al-Azhar. Sesudah itu saya bekerja selama 6 tahun
sampai 1969 saya telah berjaya masuk ke Universiti Melaya kerana saya telah lulus peperiksaan HIC. Pada masa itu sijil tinggi pelajaran belum ada lagi, jadi saya terpaksalah mengambil HIC. Dengan HIC itu saya dapat belajar di Universiti Melaya mulai 5 hari bulan Mei 1969. 13 hari bulan Mei berlakulah huru-hara dan saya belajar di Universiti Melaya selama 3 tahun. Awal 1972 saya dapat ijazah BA saya yang pertama. Kemudian saya terus bekerja sebagai pensyarah sementara di Universiti Melaya sambil membuat ijazah MA, dan MA saya telah dapat ijazah MA pada tahun 1975. Setelah itu sambil saya menjadi pensyarah, saya buat tesis PhD saya di bidang tasawuf dengan tajuk Syekh dalam Ilmu Tarekat, dan telah berjaya dapat PhD pada 1990. Lepas itu saya bersara 1995. Setelah bersara, kegiatan saya antara lain selain daripada dakwah mengajar di masjid, di surau dan di mana-mana ada jemputan siang dan malam, saya cuba menceburkan diri di bidang rawatan tradisional Islam yang berdasarkan kepada ruqyah dan kaedah-kaedah lain yang pernah digunakan oleh Rasulullah SAW. Di antara kaedah yang telah saya gunakan ialah kaedah yang diajar dalam Tibun Nabawi, perubatan Nabi, iaitu dengan cara tepukan dan pukulan. Daripada kaedah yang digunakan oleh Rasulullah, tepukan dan pukulan dikombinasikan dengan ruqyah dan doa serta selawat Nabi, maka dari situ saya dapat satu ilham untuk meningkatkan lagi keupayaan tepukan dan pukulan ini dengan membuat penyelidikan yang lebih rapi, kajian dalam kitab-kitab, dan juga saya dalami menerusi pengalaman mengobat orang ramai. Maka akhirnya saya dapatlah satu kaedah yang saya sendiri namakan kaedah rawatan refleksologi spiritual Islam, ringkasnya RSI. Jadi RSI ini sudah mulai saya gunakan sejak tahun 2001 lagi. Jadi kira-kira sudah 21 tahun yang lepas. Dan daripada sinilah maka tesis PhD saya yang saya mulakan, tak salah saya tahun 2015, penyidikan saya tertumpu kepada kaedah rawatan RSI atau kaedah rawatan spiritual Islam. Dan termasuklah juga modul-modul yang diperlukan telah pun saya siapkan selama 5 tahun, dan alhamdulillah akhirnya saya dikurniakan oleh UMP ijazah PhD di bidang perubatan atau perubatan tradisional Islam. Itu saja. Bagaimana doktor melihat keperluan kepada seorang itu untuk meningkatkan lagi pengetahuan, terutamanya untuk menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi? Pusat-pusat rawatan Islam tumbuh seperti cendawan di seluruh negara. Berbagai kaedah bercampur baur antara yang hak yang batil. Maka saya terpanggil untuk menjernihkan apa-apa yang kurang jernih, untuk meluruskan apa-apa yang tak betul dalam bidang rawatan tradisional Islam, terutamanya
perkara-perkara yang melibatkan akidah dan syariah yang saya pandang serius. Kerana itulah maka saya rasa berkewajipan untuk mengenengahkan satu kaedah yang bersih daripada unsur-unsur syirik dan unsur-unsur yang berlawanan dengan hukum hakam. Jadi kaedah RSI ini yang saya perkenalkan antara lain tumpuan saya ialah memerangi unsur-unsur perbomohan, perpawangan yang memang dilarang oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, man ata urafan au kahinan au munajiman fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang menemui tukang-tukang telik, pawang-pawang atau bomo-bomo dan ahli nujum, tukang-tukang telik yang menggunakan peredaran bintang, lalu orang tersebut membenarkan kata-kata mereka, sesungguhnya orang tersebut telah kufur terhadap kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Satu riwayat lain menyebutkan lam yataqabbal arba'ina lailatan, yang bermaksud orang tersebut amalannya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Jadi kerana itulah dalam usaha saya selama 20 tahun ini, sedikit sebanyak saya telah dapat sekurang-kurangnya membantu orang ramai yang menghadapi berbagai penyakit untuk mengelakkan mereka daripada menemui pawang-pawang dan bomo-bomo atau kaedah-kaedah yang menyalahi akidah dan syariat Islam, ya, terutamanya mereka yang menggunakan ilmu sihir seperti pembedahan batin. Memang di negara kita saya dikenali oleh orang ramai sebagai seorang yang menawarkan perubatan tradisional Islam yang memerangi penggunaan sihir, penggunaan telik menelik dan sebagainya. InsyaAllah selepas ini kejayaan saya dalam bidang akademik ini akan lebih membantu saya dan orang ramai untuk terus berusaha membersihkan apa juga unsur-unsur yang menyalahi akidah dan syariah yang terdapat dalam semua rawatan tradisional yang dilakukan oleh orang-orang Islam di negara kita. Malahan di negara luar pun sudah mula tertarik hati dengan kaedah saya, kerana beberapa orang daripada Kazakhstan, daripada Indonesia telah pun belajar kaedah ini dan mereka telah gunakan kaedah ini di negara masing-masing. Di Indonesia sekurang-kurangnya ada 2 murid saya yang telah menggunakan kaedah RSI ini untuk menawarkan perubatan yang di sana nampaknya sambutan orang ramai, termasuklah pondok-pondok pesantren juga memberi sambutan yang sangat menggalakkan dan sangat menarik perhatian mereka, kerana banyak penyakit yang luar biasa dapat disembuhkan oleh murid saya dengan kaedah RSI. Di antaranya ialah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh sihir dan sebagainya. Bagaimana doktor melihat cabaran ataupun halangan semasa pengajian ataupun menjalankan penyelidikan? Cabaran memanglah biasalah, ya. Bila kita berusaha perkara yang baik, cabaran memang hebat. Cabaran yang saya hadapi pertama sekali ialah tentangan daripada orang-orang alim, ustaz-ustaz yang mendakwa bahawa perubatan saya sepatutnya tidak digunakan, sebab mereka kata
orang yang dah sakit disakitkan lagi. Sepatutnya orang yang sakit dibuangkan sakit. Tapi perubatan saya, bila seorang sakit terpaksa dipukul dengan ranting seperti ini. Dan pukulan itu walaupun perlahan, kesannya terlalu sakit, sangat sakit. Jadi kerana itulah ramai pada peringkat mula ustaz-ustaz memang menolak. Sehingga mereka memasukkan di antara syarat-syarat rawatan tradisional Islam ini mesti tidak ada unsur-unsur yang menyakitkan pesakit. Tidak ada penggunaan unsur-unsur yang menambahkan sakitnya seseorang yang dirawat. Jadi walaupun mereka menentang, saya tetap gunakan. Lama kelamaan mereka sendiri akan faham. Kata saya, alasan saya di hospital bukan saja menyakitkan, tapi kepala dibedah, kaki dipotong, perut dibedah, lagi menyakitkan. Kaedah saya pukulan ini bukanlah kuat, ada etika pukulan yang mesti digunakan, dan tidak ada pun darah yang keluar, tidak ada pun kulit yang rosak, dan tidak ada pun pendarahan. Tetapi orang kata walaupun sakit, hasilnya sangat berbaloi. Orang yang datang bertongkat, orang yang datang diusung, tapi setelah dirawat 1-2 jam, pesakit ini boleh berjalan sendiri masuk dalam kereta. Dan akhirnya bila sampai ke rumah sehari 2, mereka ini menelpon saya mengucapkan terima kasih kerana penyakitnya boleh dikatakan sudah hilang. Inilah yang dikatakan sakit tetapi hasilnya sangat berbaloi. Padanlah dengan sakit yang diterima, kerana kesembuhan itu sangat memuaskan. Selain daripada itu, kaedah ini menjimatkan masa dan wang. Apa maksud menjimatkan masa? Ya. Contohnya ada pesakit yang sudah dirawat berbulan-bulan di hospital, habis duit beribu-ribu, tapi bila datang ke pusat rawatan saya, kita rawat 2 kali saja, sembuh sepenuhnya. Misalnya seorang datuk ya, yang mengalami penyakit slip disc selama 11 tahun. Tapi datuk ini tidak mahu menjalani pembedahan. Sehingga beliau percaya rawatan secara tradisional mesti ada yang boleh menyembuhkan. Lalu datuk ini pergi ke negeri China, di sana 5-6 bulan untuk mendapat rawatan secara tradisional Cina, termasuklah ikut panca. Tapi slip disc ini tak hilang. Entah bagaimana, akhirnya datuk ini datang ke pusat rawatan saya. Murid saya obatkan hanya 2 kali. Penyakit slip disc-nya sembuh sepenuhnya. Memang sangat mengagumkan. Begitu juga penyakit-penyakit lain yang dianggap sukar. Dianggap sukar disembuhkan di hospital dengan menggunakan refleksologi spiritual Islam ini mudah disembuhkan. Jadi begitulah ya, menjimatkan masa yang bertahun-tahun menjadi sebentar, menjimatkan wang yang beribu-ribu, tidak memerlukan kos yang tinggi. Malahan kalau seorang itu tak ada duit pun, kita tidak paksa dia bayar. Mereka yang tak ada duit dapat rawatan percuma. Mereka yang berduit, sukatilah kalau nak bagi berapa, sikit atau sebanyak atau banyak. Jadi dari sudut ini saya fikir kaedah ini memberi sumbangan yang besar ya. Masa yang bertahun-tahun dapat dipendekkan, duit yang beribu-ribu dapat dikurangkan hingga tidak menyusahkan, tidak membebankan pesakit
yang kaya maupun yang miskin. Malahan ramai asnaf yang datang berubat di pusat rawatan saya, percuma saya tidak perlu membayar. Okey. Tanya doktor, mungkin doktor nak menyebut nama-nama yang menyokong di belakang, yang sentiasa memberi sokongan, ucapan terima kasih atau selamat berkumpul lah kepada mereka yang lain pada kali ini. Usaha saya menulis membuat pendidikan PhD di bidang RSI ini memang dibantu oleh ramai pihak. Yang pertama, pihak UMP selalu bantu saya, terutamanya kerana kesibukan selalu yuran-yuran terlambat, ya. Yuran-yuran terlambat sehingga kadang-kadang 1-2 semester, tapi UMP nampaknya sabar saja sehingga kita dapat bayar. Ya, yang kedua, pihak supervisor saya iaitu Dr. Mahyudin Ismail yang juga sabar membimbing orang tua ini kerana sibuk selalu jadi selalu tertunda. Tapi akhirnya pihak UMP dan supervisor saya tetap menolong dan akhirnya tesis ini dapat disiapkan. Dan alhamdulillah, sebagaimana kita maklum, saya dikurniakan jazah PhD. Pihak lain yang sepatutnya saya berterima kasih ialah pembantu-pembantu saya, perawat-perawat saya yang bertugas di mana-mana. Mereka ini selalu juga memberikan maklumat-maklumat terbaru hasil daripada pengalaman mereka ketika mereka mengubat berbagai penyakit. Maklumat-maklumat itu juga sangat perlu untuk saya masukkan sebagai fakta-fakta yang didapati daripada pengalaman. Kerana dalam tesis saya ini memang kita kemukakan mengenai berkesanan kaedah RSI ini dalam merawat berbagai penyakit di pusat rawatan saya, khasnya yang di pusat sana iaitu Pusat Rawatan Islam Manarah, Lorong Beringin, Batu 17, Kelang, Selangor.